Hardware and software. Boleh? Hardware and software. So, bahan ni you all tengok dulu. Nanti saya akan sharekan dalam Google Classroom. Okay, untuk hardware and software, dia ada banyak sangat. So, saya minta you all sediakan mind map. Kena buat mind map supaya you all boleh categorizekan bagi setiap komponen. Sebab dia contohnya motherboard, dia ada pecahan lagi dalam motherboard. Kalau contoh lagi input and output process, dia ada pecahan lagi. So that's why you kena buat mind map. Okay. So motherboard, kita tengok motherboard. So saya share screen dulu. Okay, kita tengok masa. Okay. Okay, dalam topik ni kita pecahkan pada 7 seperti yang saya beritahu tadi. Motherboard, processor, memory, input and output device, storage, adapter card, and system software. Okay, kita pergi pada satu persatu lah. Mula-mula sekali, ada pen tak? Ada pen tak semua ni? Untuk buat catatan ataupun buat mind map dulu. Ada ke tak ni? Alright, cun. Cantik. Sebab ni definition. Definition ni, you kena faham, hardware ni adalah sejenis and electronic. Electric and electronic. Okay. Benda yang bukan elektrik dan elektronik, ianya bukanlah dikatakan hardware kepada komputer. Ini kita fokus kepada komputer sahaja. Okay. Benda-benda yang hardware melibatkan hardware komputer. And electronic, electric and electronic and mechanical component of computer. Semua ni kita berkaitan tentang komputer, hardware komputer. So ingat ada 3 perkara, electric, electronic and mechanical component of computer. Ini mengikut Shelly and Cashman. Buku ni you all boleh dapatkan daripada library pun boleh, laman web pun ada. Okay, hardware ni dia adalah satu perkara yang fizikal, kita boleh pegang-pegang. Okay, dia macam microprocessor, hard disk, RAM dan motherboard. So nanti detailnya you all akan belajar lagi. Okay, masih lagi kita nak describekan apakah itu hardware. The peripheral device such as a monitor, mouse, keyboard, printer and speaker can also include in the list hardware part. So hardware ni sangat senang, benda maujud yang you boleh pegang, boleh tengok. Boleh pegang lah, yang pentingnya boleh pegang. Senang. Okay. Ini pun sebahagian daripada hardware. Dalam sebuah sistem komputer ni, dia ada sistem unit. Sistem unit tu yang mana satu? Iaitu case that contain electronic component of the computer used to process data. Case, satu kotak. Satu kotak, dalam kotak itu mengandungi peralatan komponen elektronik of a computer used for processing data. So, dalam sistem unit tu adalah sebuah case elektronik, di dalamnya tu ada komponen elektronik untuk memproses data. So, penanya tengok dalam gambar. Ini minta maaf lah, gambar lama ni, PC lama. PC sekarang dah tak ada dah CD-ROM ni, dengan floppy zip semua dah tak ada lah. Ini kita kena update. Tapi gambar yang sebelah tu memang gambar peralatan komputer yang baru-baru lah. Okay, dia sebuah casing. So kalau tengok dekat gambar ni, yang ni lah. System unit. Semua ni lah semua. Dia satu keseluruhan sistem. Okay, bagi dalam sebuah sistem unit tu, dia ada input output port. Kecil sangat ni. Boleh nampak ke? Respon?
Okay, don't worry. You dengar je penerangan. But nanti kita akan bagi nota. Don't worry. So, you boleh zoom sepuas hati. Okay, dalam komponen tu tadi, system unit. Okay, buat makan MyMac tu, system unit, buat anak panah. Ada lagi komponen dia. Komponen dia ada input output. Okay, ada power button, ada reset button. Okay, ada reset button. Ada motherboard, ada power supply, ada DVD-ROM, ada CD-ROM. Yang ni yang lama yang lama. Mungkin kita akan update lepas ni, yang floppy drive semua ni tak ada. Tapi hard disk ada. Hard disk drive ada. Drive, kalau you all perhatikan, ianya adalah drive. Okay, tengok Okay, ini adalah komponen dalam sistem unit. So, sekarang ni, dalam MyMac you all, lepas ni saya minta you all hantar MyMac. Jangan suka-suka hati je, tak nak buat So, saya akan createkan satu assignment, MyMac submit your MyMac. Okay, so dia ada motherboard, drive bay, power supply, casing. So apa benda tu semua-semua tu? Okay, so kita tengok sini. Ini adalah satu sistem unit. Drive bay ni, tadi apa mula-mula? Motherboard. Okay, motherboard. Ni motherboard. Dalam ni. Rasanya tak ada masalah, you all tahu. Lepas motherboard adalah drive bay. Drive bay ni tempat untuk memasukkan drive. Tak kira lah drive tu DVD-ROM ke ataupun hard disk. Hard disk dalam ni. Drive, tempat dia parking. Apa lagi? Power supply. Power supply ni untuk membekalkan kuasa. Kalau tak ada power supply ni, tak boleh lah komputer ni nak hidup. So, dia perlukan power supply. Lagi? Casing. Casing takkanlah you all tak tahu kan. Yang luaran tu, casing dia tujuan dia untuk protectkan peralatan elektronik dalam komputer tu. Dalam sistem tu. Okey, kita tengok apa lagi. Sistem unit. Okey, ini adalah penerangan fungsi bagi sistem unit. Okey, ada processor, fungsi dia adalah to interpret and carry out the basic instruction that operate a computer. So, fungsi processor ni adalah untuk menterjemah, carry out, untuk membawa keluar basic instruction, arahan asas untuk pengoperasian komputer. So, untuk ni, memang dialah kepala otak kepada komputer. Sistem unit ni, dalam ni ada processor. Processor tu bertugas untuk menterjemah, interpret and carry out the basic instruction that operate a computer. Itu tugas dia, processor. Memory pula, iaitu tugas dia to hold a data waiting to be processed and instruction waiting to execute. Memory pula yang mana satu ni? Ya ni. Ni memory. Ni memory. RAM lah, RAM. Tapi dia sebenarnya ada beberapa jenis memori. Dia ada RAM, ada ROM. So that's why kita boleh pecahkan kepada volatile and non-volatile. Okay, so tugas memori adalah untuk menghold. Untuk hold data waiting to be processed and instruction.
data dan juga instruction waiting to be execute. Nanti kita akan tunjukkan dia punya rajah kitaran pemprosesan maklumat tu. Okay, so tugas memori untuk hold data waiting to be processed and instruction to be execute. Dia ada dua fungsi. Untuk hold ni menahan dulu sementara data tu diproses, dan juga arahan tu instruction, arahan. Okay, processor and memory are part of all connected to a circuit board called motherboard. Okay, kedua-dua komponen ni, iaitu processor and memory, kita attach kepada motherboard, dan dia boleh cabut-cabut lah. Dia boleh cabut, boleh masuk, boleh cabut, boleh masuk. So kita boleh upgrade, kita boleh tukar kalau rosak, macam tu. Okay, so satu lagi adapter card, a circuit board that provide a connection and function not built-in into the motherboard, adapter card. So satu lagi adalah perkara yang ada adalah adapter card. Adapter card itu satu kad yang di slot masukkan. Saya tunjuk mana adapter card. Ni contohnya sound card, video card. Ini adalah adapter card. Circuit board that provide connection and function not built into the motherboard. Yang mana tidak terbina dalam sistem motherboard tersebut. Sekarang ni video card, video dan sound built-in kan. Tapi kalau kita nak performa lebih bagus, kita akan masukkan sound card, masukkan video card untuk upgradekan lagi fungsi kedua perkara tersebut. Okay, device outside the system unit such as a keyboard, mouse and printer often attached to port on the motherboard by the connection on the cable. So yang ni include dalam sistem unit juga, tetapi dianya berada di luar, dan kita connect semua device ini, motherboard, keyboard, mouse, kita cucuk dekat dia punya port USB lah biasanya sekarang ni. Okay, itu device outside the system unit. Drive bay. Drive bay ni yang saya beritahu tadi adalah to hold one or more disk drive. Disk drive, contohnya CD drive, hard disk drive, solid state drive yang sekarang lah. So tempat untuk kita parking. Yes, ada apa? Takut laju Ada soalan terus boleh tanya Okey semua? Halo, masih bersama dengan saya ke? Masih bersama dengan saya ke? Alright. Comel. So, kita sambung Satu lagi adalah power supply. Ini convert. Ini yang betul-betul punya fungsi dia. Itu convert electricity from a power cord plug in a wall outlet into a form that can be used by the computer. Apa cerita dia? Sebenarnya dianya adalah power supply berfungsi untuk convert elektrik daripada power cord plug to the wall outlet into the, ataupun senang fungsi dia adalah to supply an electricity to the system unit. Itu senang. Okey, yang seterusnya motherboard. Okey, motherboard. Boleh saya pergi kepada motherboard ni? Tadi adalah sistem unit kan? Dalam sistem unit tu ada motherboard. Boleh? Mana dia orang ni? Senyap. Kau buat kerja lain ni.
Ada orang. Line masih lagi okey ke? Line masih lagi okey ke? 4G. Tekak-tekak. Okey. Awak nampak tak ni? Awak nampak saya ke ataupun nampak skrin? Okey lah tu, nampak skrin. So tak payahlah nak share skrin. So nampak terus senang. Besar kan? Okey, yang seterusnya motherboard. Yang ni yang part yang paling best dan exam selalu keluar. Saya melihat diri saya sendiri. Memang kekut lah perkara ni. Okay, motherboard. Saya nak you all dapat mengenal basic component dalam motherboard. Sama ada yang built-in ataupun yang attached. Yang attached tu yang kena masukkan slot card. Yang built-in yang sedia ada. Sekarang ni banyak yang built-in. Sound card pun ada built-in. Memory, sound card, video card dan network card semua built-in sebab dia nak jimatkan kos supaya dapat turunkan harga komputer. So dia kebanyakannya built-in. Kalau nak power memang kita kena guna card lah. So ini definition untuk motherboard. Motherboard is an main circuit board of the system unit. Circuit utama bagi sistem unit. Main circuit. Circuit ni apa circuit? Litar lah. Okay, litar. Papan litar yang utama dalam sesebuah sistem unit. The main circuit. Which has some electronic component attached to it and other built-in into it. So, senang aja nak tahu definition motherboard. The motherboard is main circuit board. Which has have some electronic component attached. Ada juga some electronic yang di attached. And dan satu lagi dia built-in. Itu. Dia ada fungsi dia. Sometimes we call system board. The main circuit board. Fungsi dia adalah untuk sebagai satu litar utama lah. The main circuit lah. Fungsi dia to connect to all component of system unit. Itu fungsi dia, to connect and supply the electricity kepada semua komponen system unit. Okay, kita tengok satu persatu. Typically, the motherboard contain the CPU. Kebiasaannya memang bukan kebiasaannya, memang confirm motherboard akan ada CPU, BIOS memory, mass storage interface, serial and parallel port. Apa benda ni? CPU tu, okay, you all boleh tulis short form kepada Central Processing Unit. Central Processing Unit. Mana ni saya nak add? Okay, CPU. Maksud dia Central Processing Unit. Okay, satu lagi adalah BIOS. BIOS adalah Basic Input Output. Input Output System. Ini BIOS. Basic Input Output System. Memory, mass storage interface. Yang ni untuk interface untuk sambungkan storage lah. Serial and parallel port, expansion slot yang kad-kad yang nak kena attach tadi lah.
and all the controller required to control standard peripheral device such as the display, screen, keyboard and disk drive. So, semua benda ni, komponen-komponen ini disambungkan kepada motherboard. So, motherboard ni tugas dia akan sediakan port-port untuk disambung. Contohnya macam untuk connect pada display screen. So, dia akan sambung kepada port apa? Siapa tahu di sini? Port apa yang kita guna untuk sambung kepada monitor? Cepat-cepat jawab. Port apa? Syamimi, port apa yang kita guna untuk menyambungkan ke screen? Mimi ada tak ni, Mimi? Mimi. Apakah port? What is a port type to connect with screen display? HDMI, ya betul. Lagi? Lagi? Mimi? Mimi? Cepat jawab. Apa Mimi? Mimi, oh Mimi, cepatlah Mimi. VGA, ya betul, VGA. VGA. Okey. Saya tunjukkan port yang ada tu. Ni portnya. Okey, yang mana satu? Dia ada dua link DVI, satu. Ini untuk high definition lah. Ni HDMI port, display port lah ni. HDMI pun dia ada dua jenis. Okey, yang nipis, yang bentuk D dengan bentuk U. Ini VGA, VGA D sub port VGA. Okey, ini untuk ke screen display semua. 1, 2, 3, 4. Ada 4. Boleh Okey, seterusnya kita sambung. Berapa? 942 dah. Slow lah pula jadi. Okey. Motherboard. Ada pun. Okey, the function. Tadi saya ada sebut function kan? So, yang ni penting sekali. Soalan biasa tanya, what is the function of motherboard? Ataupun dia tanya terbalik, to hold many components of system unit. What part of system unit? The function of is to hold many components of system unit. Which part of system unit to hold many components of system? So, jawapannya adalah motherboard. Soalan jarang sangat tanya direct. What is the function of motherboard? Tak adanya. Dia akan tanya, this device is to provide connection for other peripheral. What that's
device. So jawapannya adalah motherboard. So awak senang je, awak ingat dua saja function dia. Sebenarnya boleh lagi function lain. Okay, pertama, hold many component of the system. Hold, that means memegang. Memegang komponen yang lain pada sistem. So dia lah yang pegang motherboard. Okay, provide a connection for the other peripheral. Provide. Untuk menyediakan connection, sambungan kepada peripheral. Peripheral ni perkakasan lah. Perkakasan, peralatan yang lain. Contohnya nak sambung pada printer. So kena cucuk dekat USB kalau yang sekarang lah. Nak sambung pada mouse. Okay, guna Siri. Tapi sekarang guna USB juga. Okay, so yang tu maksud dia. Provide connection for other peripheral. Ada lagi. To provide an electrical connection. Tapi tak major sangat lah. So yang major function of motherboard ada dua. To hold many component of a system unit. And then provide a connection for the other peripheral. Okay, 1 minit lagi. Okay, motherboard ni pula ada 3 basic component of motherboard. So, processor slot, memory slot, adapter card slot. So, make sure you tak tertukar dengan processor, memory and adapter. Yang ni bukan processor. Yang ni adalah slot dia sahaja. Slot sahaja. Slot. So, you jangan tertukar. Slot ni maksudnya tempat dia masuk. Tempat dia, ada punya tempat dia, bekas dia. Memory slot. Bukan memory tetapi slot kepada memory. Adapter card slot. Bukan adapter card tetapi slotnya. Kita tengok dia punya gambar. Okey, ni adalah processor slot. Ataupun socket. Tempat untuk processor tu masuk. Bukan processor tetapi house dia, rumah dia, socket dia. So, yang ni kita panggil processor slot. Okey, memory slot. Bukan memory tetapi dia punya slot. You kena ingat tu. Pada motherboard tak ada processor, tak ada memory, tak ada adapter card. Tak ada. Yang ada adalah dia punya slot sahaja. You jangan confuse. You jangan confuse. Selalu pelajar confuse yang ni. Okay, memory slot. Inilah RAM ni. RAM berada di sini. Tetapi bukan RAM yang kita nak cerita pada motherboard ni bukan RAM. Tetapi slot kepada RAM. So, kita panggil memory slot. Faham? Bagus. Bagus. Terbaik lah. So, last kali sebelum saya bagi assignment sikit. Adapter card slot. So, adapter card slot ni slot kad tambahan yang kita boleh masukkan. Tetapi yang ni kita cerita bukan adapter card tetapi slotnya. Slotnya ada beberapa jenis. Yang sekarang ni PCI dan PCIe. AGP ni dia tak ada dah ni. Tapi bolehlah kita masukkan lagi. Ni PCI, nak senang cam dia warna putih. Kalau PCIe, dia ada satu lagi jenis. Teks PCIe. E itu stand for expression. Express. Tukar, dah masukkan dekat sini. Satu lagi jenis yang besar. Yang laju. Lagi laju daripada PCI. Warna dia adalah warna merah gelap. Merah hati, itulah. AGP ni satu slot yang lama lah. Tak berapa nak digunakan, tak berapa popular. Biasa guna sekarang adalah PCI dan PCIe. So, ini adalah slot dia sahaja. Bukan card, bukan card. Yang kita masukkan di sini adalah video card dan sound card. Dan juga graphic card. Tetapi pada motherboard ini, kita bercerita tentang dia punya slot sahaja. Ingat tu. Jangan tertukar. Ini adapter card slot. Type of adapter card slot PCI, peripheral component interconnect to connect device such as network card, sound card, macam itulah. Dan ada satu lagi jenis adalah PCIe.
you all hanya tambah nota PCIe. Fungsi dia sama sahaja, to connect to the other card for extra port, extra function. Okay, satu lagi AGP, Accelerator Graphic Port. Yang ni biasa digunakan pada untuk kad-kad grafik. Dan sekarang ni PCIe menggantikan AGP. Itulah fungsi dia. Ni AGP slot. Ini adalah contoh kad. Nampak tak dia tulis AGP card, video card ini PCI card, network interface card. Kita shortcutkan dia kepada NIC. NIC, network interface card. Menggunakan PCI slot Okay. Please identify this component on the motherboard. Okay, boleh tak saya tanya seorang? Amani, on dulu, nak tengok. A ni apa A ni? Amani, A tu apa? Labelkan A. Bagus. Okey, Syukri. B ni apa B ni? Syukri. Akbar Syukri. Apa tu B? Bagus. Nasib baik sebut slot. Siapa lagi? Fika. Lina Fika. Ini apa ni? C ni. Lina? C tu apa? Apa dia? Sekali lagi, kalau tak boleh jawab, tulis. Sebab tak berapa dengar. Okey, betul. Dan last, Firdaus. Mana ni? Okey, tak ada dah. Dah habis lah soalan. Okay, exercise 2, please identify this component on the motherboard. Sama juga. Okay, summarize hari ni dah siap. So, kita dah belajar tentang hardware, electronic and mechanical component of a computer. So, motherboard pula adalah main circuit board of a system unit, which has some electronic component attached to it and other built-in. Ada juga yang built-in, terbina secara dalam. Contohnya untuk sound card, untuk video, untuk NIC, network interface card. Ini biasanya terbina dalam, built-in.